Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq bin Muhammad Jaafar bersama Ahmad Aziz bin Ahmad Mazlan. Pada kali ini kami ingin membentangkan berkaitan isu-isu semasa guru berkaitan etika dan perundangan dalam pendidikan. Baiklah, untuk tajuk kali ini kami di bawah AUP 2132 iaitu Professionalism Keguruan oleh Dr. Syamsul bin Abdul Hamid. Baiklah, sebelum tu kita akan lihat sedikit berkaitan apa peranan asal guru sebagai pembina negara bangsa. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan guru ni bersikap prihatin. Yang mana guru ni prihatin terhadap kebajikan pelajar yang memerlukan. Yang keduanya, guru ni mestilah bijak. Seorang guru mestilah bijak dalam merancang strategi dalam pengajaran dan pembelajaran khususnya di dalam kelas. Guru juga perlu berkorban, iaitu mengorbankan segala tenaga demi mencurahkan ilmu kepada murid-murid. Dan yang terakhir berkaitan dengan insaf, di mana guru sendiri adalah menyedari dan menyesali apa yang telah dilakukan pada sebelum ini dan segera memperbaiki kesalahannya. Maksudnya, guru setiap apa kesalahan yang telah dilakukan, dia memperbaiki balik dan memperbaharui kepada yang lebih baik. Sebelum tu saya akan terangkan apa yang dimaksudkan etika dalam pendidikan. Baik, etika dalam pendidikan merujuk kepada seperangkat nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam konteks pembelajaran dan pengajaran. Etika ini penting untuk memastikan bahawa proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar dan adil serta memberikan pengalaman yang positif bagi siswa ataupun murid dan pelajar. Baik, untuk inti yang memfokuskan kepada etika dalam pendidikan. Dekat sini saya memfokuskan kepada 5 perkara iaitu dari segi keadilan, kejujuran, kesopanan, keterbukaan dan tanggungjawab. Baiklah, untuk keadilan, mana keadilan ni pendidikan harus adil dan setiap pelajar atau murid harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Maksudnya guru juga sistem pendidikan ini sendiri perlu adil dari segi pentadbirannya ataupun dari segi pengajaran dan pembelajarannya terhadap murid tanpa diskriminasi. Baik, kejujuran. Di mana kejujuran ni guru harus bersikap jujur dalam memberikan informasi dan memberikan umpan baik yang tepat kepada murid. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan kesopanan, yang mana kesopanan ni guru harus bersikap sopan dan menghormati semua murid dan ibu bapa mereka. Dari segi keterbukaan, guru juga harus terbuka dan responsif terhadap keperluan murid serta mendengarkan pandangan dari murid dan ibu bapa. Manakala dari segi tanggungjawab pula, guru memiliki tanggungjawab untuk mengajar murid dengan benar, membantu mereka mencapai tujuan akademik mereka dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan di masa hadapan. Okey. Untuk yang seterusnya. Baiklah. Tadi cuma memfokuskan beberapa isu etika yang sering berlaku dalam kalangan guru serta dalam kalangan guru khususnya dalam pendidikan. Okey, baik. Untuk isu-isu keadilan, yang mana apa isu-isu yang sering berlaku pada guru berkaitan dengan keadilan. Antara isu-isu yang sering kali berlaku dan popular dalam kalangan guru adalah utamanya adalah peluang kenaikan pangkat tidak adil.
Yang mana guru-guru sering mengadu bahawa peluang kenaikan pangkat tidak adil dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti hubungan atau kesetiaan kepada pihak pentadbir. Guru-guru yang bekerja keras dan cemerlang kadang-kadang terpinggir dalam proses kenaikan pangkat. Itu antara isu yang pertama, dan isu yang seterusnya adalah berkaitan dengan pembayaran gaji tidak setimpal. Dekat sini, walaupun mengajar di sekolah yang sama dan mempunyai kelayakan yang sama, beberapa guru menerima gaji yang lebih tinggi daripada yang lain. Ini sering disebabkan oleh perbezaan dalam tempoh perkhidmatan, tempoh kontrak khususnya, ataupun mengikut keperluan sekolah. Isu yang ketiga yang saya fokuskan pada kali ini adalah perlakuan tidak adil dari pihak pentadbiran. Mana guru-guru ni kadang-kadang merasakan bahawa mereka tidak diberi perlakuan yang sama dengan rakan-rakan mereka atau tidak diberikan peluang yang sama. Okey. Hal ini mungkin disebabkan oleh hubungan yang buruk dengan pihak pentadbiran atau pengambilan keputusan yang berat sebelah. Ini antara isu-isu yang sering berlaku. Banyak isu-isu yang berkaitan dengan keadilan, tapi insya-Allah saya akan tenangkan untuk 3 isu ini saja. Untuk penyelesaiannya, uh, first sekali adalah untuk memastikan bahawa ada kebijakan dan prosedur yang jelas dan transparan untuk penggajian dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja guru tidak diskriminatif. Hal ini juga penting untuk memastikan bahawa guru yang mengalami diskriminasi memiliki saluran pengaduan yang dapat diakses secara aman dan rahsia. Untuk penyelesaian yang kedua, bagi pandangan saya adalah memastikan bahawa prosedur disiplin jelas dan transparan dan bahawa semua guru diperlakukan dengan adil. Hal ini termasuk memberikan guru kesempatan untuk memberikan penjelasan atau membela diri dan memastikan bahawa sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dan seterusnya adalah perlu diingat bahawa setiap situasi mungkin memerlukan pendekatan yang berbeza dan penting untuk mempertimbangkan konteks dan perspektif guru secara individu dalam menyelesaikan isu keadilan. Itu untuk isu yang pertama yang berkaitan dengan keadilan. Seterusnya, kita akan lihat kepada isu-isu etika dari segi kejujuran. Terdapat banyak juga yang dibangkitkan dalam isu-isu kejujuran. Antaranya yang pertama berkaitan dengan plagiarisme, yang mana beberapa guru dapat tergoda untuk mendapatkan dari sumber yang tidak mereka tulis dan menggunakannya sebagai milik mereka sendiri, baik untuk tugas kelas atau publik. Okey, pemalsuan nilai. Pemalsuan nilai biasa berlaku dalam pentaksiran. Dalam pentaksiran, dalam upaya untuk membantu murid mereka atau menunjukkan kejayaan dalam pembelajaran, beberapa guru dapat mengubah nilai murid atau bahkan memalsukan laporan tugasan mereka. Mereka menganggap pentaksiran dalam bilik darjah ni merupakan satu beban bagi guru untuk dilaksanakan di sekolah, khususnya dalam bilik darjah. Baiklah, untuk isu seterusnya adalah penggunaan kekerasan dalam kelas. Okey, beberapa guru dapat menggunakan kekerasan atau intimidasi dalam kelas, seperti memukul atau mengancam murid, yang jelas merupakan tindakan yang tidak jujur dan tidak profesional. Okey, seterusnya menyelewengkan dana sekolah. Ini antara isu yang sering kali juga kadang-kadang juga berlaku. Itu guru juga dapat terlibat dalam penyelewengan dana sekolah, baik untuk keuntungan peribadi
atau tujuan yang tidak sah. Bagi pandangan saya, untuk penyelesaiannya bagi isu-isu kejujuran adalah, first sekali, guru perlu memahami dengan jelas apa yang dianggap sebagai plagiat dan mengajar pelajar cara menghindarinya. Maksudnya guru perlu ada keinsafan ataupun kesedaran dalam diri. Dan selain itu, guru juga harus memastikan bahawa mereka memberikan contoh yang baik dengan tidak meniru atau menyalin kerja orang lain. Sekolah harus memastikan bahawa proses penilaian adil dan transparan. Tambahan pula, guru perlu dilatih untuk mengembangkan kemahiran penilaian yang objektif dan berdasarkan bukti. Guru perlu dilatih untuk menyemak kerja pelajar dengan teliti dan memastikan bahawa pelajar memahami kriteria penilaian dan etika akademik yang digunakan. Baiklah, itu salah satu, itu saja isu-isu yang sering dibangkitkan dalam first sekali tadi yang saya fokuskan kepada isu-isu keadilan, dan yang keduanya adalah isu-isu kejujuran. Okey, untuk isu yang seterusnya saya serahkan kepada Ahmad Aziz bin Ahmad Mazlan untuk menyampaikan sedikit dan memberikan pandangan beliau terhadap isu-isu yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aziz bin Ahmad Mazlan. Saya akan membentangkan mengenai isu-isu semasa dan etika dalam pendidikan serta perundangan di bawah subjek profesionalisme keguruan bersama dengan Dr. Syamsul bin Hamid. Saya bersama kawan segrup saya iaitu Ustaz Muhammad Afiq bin Muhammad Jaafar. Jadi saya akan membentangkan mengenai isu-isu keterbukaan. Baik, isu-isu keterbukaan bererti keterbukaan seorang guru kepada murid dengan menyatakan akaun peribadi, iaitu akaun Facebook, Twitter atau Instagram. Jadi keterbukaan dalam isu-isu hal privasi ini seperti nombor telefon, alamat rumah atau maklumat medik ada mempunyai risikonya. Jadi ada ibu bapa yang melarang untuk memberikan anak-anak mereka laluan untuk mengenal guru-gurunya dengan lebih terbuka. Dan ada juga ibu bapa yang menyetujui perkara tersebut agar hubungan anak murid dan juga hubungan guru semakin erat. Jadi metod ini mempunyai baik dan buruknya yang tersendiri. Jadi ada kemungkinan besar juga keterbukaan ini menyimpan risiko. Di antara isu-isu semasa yang berlaku sekarang ni adalah apabila guru tersebut mempunyai pasangan ataupun mempunyai attitude yang buruk bersama dengan rakan-rakan. Jadi apabila guru tersebut mengkongsikan gambar-gambar ataupun pengalaman-pengalaman mereka melalui Instagram ataupun Twitter ataupun Facebook, jadi anak-anak murid yang memandang gurunya di sekolah sebagai profesionalisme, dengan sebagai profesional mereka iaitu guru, jadi pandangan anak murid terhadap guru tersebut akan sedikit tercalar. Kerana apa? Kerana sifat keterbukaan guru tersebut. Jadi itu adalah daripada segi risikonya. Jadi ada juga anak-anak murid yang terbuka dengan sikap tersebut. Ada juga anak-anak murid yang menjadikan itu sebagai buah mulut. Maka itu menyebabkan tercalarnya profesionalisme guru. Jadi isu-isu keterbukaan penyelesaiannya, pihak pentadbiran perlu memperjelas saluran komunikasi dan buat masa untuk mendengar pandangan guru
Guru juga harus berani mengemukakan pendapat dengan cara yang positif dan membangun. Pihak pentadbiran perlu memberikan maklumat yang cukup kepada guru tentang proses pembuatan keputusan atau pembangunan kurikulum dan melibatkan guru dalam proses ini. Guru juga harus minta maklumat lebih lanjut jika mereka merasa kurang jelas. Pihak pentadbiran perlu memberikan maklumat yang jelas tentang penilaian dan kriteria prestasi dan memberikan maklum balas yang jujur dan membina kepada guru. Guru juga harus minta maklumat tambahan jika mereka merasa kurang jelas. Jadi, isu-isu keterbukaan ni ada penyelesaian, iaitu apa? Iaitu sebelum memberikan perkara yang privacy, kita perlu memberitahu kepada anak-anak murid mengenai titik tolak ataupun batasnya daripada seorang murid kepada seorang guru, agar apa? Agar sifat privacy seorang guru itu masih lagi terjaga walaupun mereka berkongsi akaun Twitter, akaun Instagram dan juga akaun dan juga akaun Facebook. Jadi perkara ini dapat dibendung. Perkara ini juga perlu dijelaskan oleh pihak pentadbiran kepada para guru agar menjaga privasi mereka. Agar mereka menjaga privasi mereka dan juga tidak terlalu bersifat terbuka kepada para pelajar. Baik. Kemudian, tanggungjawab. Keselamatan pelajar. Sebagai guru, tanggungjawab untuk memastikan keselamatan pelajar adalah sangat penting. Guru perlu memastikan persekitaran pembelajar yang selamat dan bebas dari bahaya serta menjaga keselamatan pelajar semasa aktiviti di luar kelas. Pembelajaran pelajar. Guru mempunyai tanggungjawab untuk memastikan pembelajaran pelajar berlaku secara berkesan dan efektif. Guru perlu menyediakan bahan pengajaran yang berkualiti dan menyesuaikan cara pengajaran dengan gaya pembelajaran pelajar. Baik, tanggungjawab adalah perkara yang sinonim dengan etika perundangan seorang guru. Jadi, seorang guru pasti memikul tanggungjawab yang besar untuk menjaga keselamatan, untuk memberikan pembelajaran yang efektif, untuk memberikan pembelajaran yang berkualiti, untuk memberikan pembelajaran dan pengajaran yang mengena kepada gaya pembelajaran pelajar tersebut. Maka itu menjadi satu tanggungjawab kepada seorang guru agar mencari perkara tersebut, agar menyesuaikan perkara tersebut terhadap para pelajar. Kemudian, kepatuhan undang-undang. Guru perlu mematuhi undang-undang berkaitan dengan pendidikan dan amalan profesional. Guru juga perlu mematuhi undang-undang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan bersuara di Malaysia. Penilaian pelajar. Guru perlu menilai kemajuan pelajar secara berterusan dan memberikan maklum balas yang jelas tentang pencapaian pelajar. Guru juga perlu memastikan penilaian dilakukan secara adil dan berdasarkan kriteria yang jelas. Baik, saya suka perkara ni kerana apa? Kerana salah satu perkara yang terbaru adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan ruang kepada para pelajar Institut Pengajian Tinggi agar memberi kebebasan bersuara selagi mana ianya tidak melanggar melampaui batas terhadap ataupun menjadikan suara mereka itu suatu perkara yang negatif dengan memupuk semangat rasis ataupun melampaui batas dalam menghormati kaum lain. Jadi kita sebagai guru, kita perlu memberi kebebasan bersuara kepada para pelajar agar apa? Agar kita dapat untuk membawa para pelajar tersebut ke dalam sebuah lingkungan yang lebih selamat dan juga sebuah lingkungan yang lebih dominan yang mampu menjaga perihal para pelajar secara adil dan juga sinonim dengan kerajaan kita, iaitu kerajaan Malaysia. Kemudian, tanggungjawab seterusnya, etika profesional. Guru perlu menjaga integriti dan etika profesional dalam setiap aspek amalan mereka. Ini termasuk menjaga kepercayaan orang tua dan pelajar serta memenuhi kewajipan moral dan etika dalam pergaulan dengan rakan sekerja dan pelajar. Kolaborasi dan pengembangan diri. Guru perlu bekerjasama dengan rakan sekerja dan ibu bapa pelajar untuk meningkatkan kualiti pengajaran. Selain itu, guru juga perlu mengambil inisiatif untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan profesionalisme dan kualiti pengajaran. Seperti yang kita kata tadi, seorang guru mempunyai tanggungjawab untuk meningkatkan diri mereka dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, untuk mengajar anak-anak murid ini dan juga
untuk memerhatikan kualiti pengajaran mereka. Agar apa? Agar ibu bapa merasa puas menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Agar mereka tahu bahawa para guru ini mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kemahiran mereka. Seiring dengan melalui teknologi, melalui pendidikan abad ke-21 dan juga berbagai-bagai cara lagi. Jadi, seorang guru perlu faham etika ini, perlu faham, perlu cari kolaborasi dan juga pengembangan diri ini di antara rakan sekerja mereka ataupun ibu bapa pelajar. Kenapa? Kerana ibu bapa pelajar tahu akan apa yang anak-anak mereka mahukan. Antaranya anak-anak apa yang kita biasa dengar daripada mulut anak-anak adalah ibu, saya lebih minat kepada perkara-perkara yang berkait dengan teknologi. Jadi, para guru perlu meletakkan teknologi sebagai salah satu tolok untuk menarik perhatian para pelajar. Jadi, itu salah satunya. Kemudian, guru perlu menjaga integriti dan etika profesional. Iaitu apa? Dengan sifat-sifat tersebut, maka guru tersebut telah pun menjaga integriti. Kenapa? Kerana tugas guru adalah mengajar anak murid, bukannya syok sendiri. Kemudian, kesimpulannya, guru mempunyai peranan yang penting dalam menjaga etika dan perundangan dalam pendidikan. Guru perlu memahami dan mengambil kira isu-isu semasa yang berkaitan dengan etika dan perundangan dalam pendidikan untuk memastikan bahawa pelajar terjamin kebajikan dan hak-hak mereka dilindungi. Jadi, para guru perlu aktif dalam sudut pembacaan melalui akhbar ataupun melalui arahan-arahan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia mengenai apa? Mengenai isu-isu semasa. Kenapa? Kerana telah ramai guru-guru yang menerima berbagai-bagai allowance, berbagai-bagai perkara yang baik, berbagai-bagai kenaikan gaji ataupun apa? Ataupun pembukaan kekosongan guru sekarang ni kan. Itu perkara yang hot mengenai Kementerian Pendidikan Malaysia sekarang ni. Jadi, dan juga kita nak tahu sebatas manakah suara-suara para pelajar ni boleh didengari. Jadi, itu saja. Mudah-mudahan pendapat-pendapat positif saya mampu memberikan sedikit pembangunan terhadap pendidikan di Malaysia dan juga melindungi etika dan juga perundangan bagi profesionalisme keguruan, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.